A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala syafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji dan kesyukuran kita ucapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang banyak melimpahkan rahmatnya kepada kita, yang banyak melimpahkan hidayahnya kepada kita, yang banyak melimpahkan rezekinya kepada kita, dan juga kepada seluruh makhluk yang diciptakannya. Dan jangan lupa kita semua amalkan selawat dan salam kita kepada junjungan besar kita, tak lain tak bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para isteri baginda, para ahli keluarga baginda, para sahabat baginda, serta golongan yang mengikuti jejak langkah baginda sampai hari kiamat, insya-Allah. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, salam sejahtera. Apa khabar? Kami di Tamar mendoakan agar kita semua dan juga keluarga diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan kebaikan di dunia, diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan kebaikan di akhirat, dan juga diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada api nerakanya, insya-Allah. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seperti biasa, sebelum saya meneruskan FB Live saya ni, ada beberapa perkongsian yang saya ingin kongsikan untuk pengetahuan awal kita bersama-sama, insya-Allah. Yang pertama, saya ingin mohon bantuan tuan-tuan puan di luar sana, jangan lupa ajak kawan-kawan tu like ataupun ajak kawan-kawan tu ke AR Tamar, ke FB page AR Tamar, dan juga jangan lupa kongsikan sekiranya tuan-tuan rasa perkongsian ini memberi manfaat kepada diri tuan-tuan dan tuan-tuan di luar sana ataupun untuk orang-orang lain yang tuan-tuan puan kenal. Kongsikan moga-moga kita bantu-membantulah dalam kita melakukan perkara kebajikan ni. Mudah-mudahan kita mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga mudah-mudahan pahala itu berpanjangan sampai hari kiamat, insya-Allah. Dan juga saya teringat satu potong hadis yang mana yang saya ikut yang maksudnya macam ni, yang mana Nabi Muhammad SAW dia bersabda, dia kata setiap perbuatan baik yang dilakukan oleh seorang muslim tu ialah pahala. Dan jadi kita ambil peluang ni, kalau rasa benda ni bermanfaat, kongsikan di luar sana, insya-Allah. Dan yang kedua ialah suka saya ingin kongsikan struktur FB Live saya supaya tuan-tuan puan-puan yang baru mengikuti FB Live saya ni tahu strukturnya macam mana yang saya buat dalam FB Live sebelum ni lah. Yang mana pertamanya kita akan kongsikan tajuk utama. Tajuk utama yang boleh katakan tajuk tetap lah, yang mana yang ni berkisar tentang perniagaan secara general, ataupun tentang marketing, tentang online, sekitar yang melibatkan perniagaan lah secara khususnya. Dan juga yang ini, perkongsian ini berdasarkan pada pengalaman saya berniaga daripada kecil sampai kepada sekarang ni, dan juga daripada hasil pembacaan saya artikel-artikel perniagaan dari dalam negara dan juga dari luar negara juga. Dan juga daripada pembelajaran saya bermentorkan atau berguru dengan orang yang boleh guide kita untuk berbisnes. Maksudnya kita ni pun walaupun berniaga, saya sendiri pun tambah ilmu juga supaya ilmu yang kita buat tu betul, dan juga kita orang tak ada halangan dinding. Okey, baik. Itu yang pertama. Yang kedua ialah tajuk yang yang saya nak kongsikan tu ialah
Ya, okey, itu tadi struktur webinar saya seperti empat struktur lah. Yang pertama, yang kedua dan ketiga dan yang keempat yang saya akan kongsikan untuk perkongsian kita bersama. Dan sebelum tu, andai kata tuan-tuan perempuan nak kongsikan pengalaman ke ataupun pengetahuan atau ilmu yang tuan-tuan ada yang berkaitan tentang topik hari ini, bila hari ini jangan lupa kongsikan komen di bawah supaya kita sama-sama baca dan semua kita mendapat ilmu. Dan juga ilmu ni dia macam juga kita panggil macam rezeki ya. Begitu kan nafas juga kan rezeki. Jadi ilmu ni kalau kita kongsikan lagi, insya-Allah nanti kita akan dapat lagi banyak ilmu. Allah akan anugerahkan lagi banyak ilmu yang kadang-kadang kita pun tak tahu kat mana datangnya ilmu tu tadi. Okey, baik. Sebelum tu ya, sebelum saya memulakan sesi tajuk pertama saya berkenaan dengan bisnes ni, terlebih dahululah ya saya ingin kenalkan diri saya kepada tuan-tuan perempuan yang baru saja join, yang baru saja kenal FB kami ni, Tama ni. Saya ingin perkenalkan kepada tuan-tuan perempuan yang baru, iaitu saya Abdul Rahman bin Muhammad Nur. Kami daripada perniagaan Tamar, yang mana kami ni merupakan wakil pemasaran untuk produk-produk dari Al-Hijaz Smart International Sdn Bhd. Ya, dan juga salah satu produk yang kita ingin pasarkan tu ialah ini, produk kesihatan Parti Ajwa. Produk kesihatan Parti Ajwa. Ya, produk ni untuk maklumat tuan-puan, dia tak ada campuran bahan-bahan. Dia hanya purely Parti Ajwa lah yang diproses, itu saja. Dan juga tak ada gula organik, tak ada macam apa penambah hari perisa ke colouring ke apa pengawet, tak ada. Dia tak ada, dia purely ataupun dia kurma ajwa yang asli lah, seperti mana kita makan biji tu. Dan ini kotak dia yang saya kongsikan sikit dalam ni. Ini botol ni, botol kaca dia agak keras agak keras. Ini parti dia lah, nampak gelap kan. Ini parti dia. Dan untuk maklumat tuan-puan, saya sering gunakan jadi amalan harian saya gunakan produk ni pasal salah satunya bila kita bangun pagi lah kadang-kadang kita rasa macam kita tak berenergi ataupun kita rasa berat sangat badan kita jadi bila kita amalkan benda ni 2 kali sehari ke, sekali sehari ke dengan satu besar tu, jadi kita rasa pertamanya kita tahu kurma ni, ajwa ni dia ada kebaikan dia. Dan juga jadi bila melibatkan saya tadi, kita cepat nak bangun, selesa, tak ada rasa berat badan lah, kita rasa ringan alhamdulillah. Dan kita kita rasa alhamdulillah sihat insya-Allah. Dan juga untuk mama perempuan bila cakap pasal kurma ajwa tadi, dia kalau tuan-tuan perempuan nak tahu, salah satu the only one ataupun satu saja kurma yang di dunia ini yang Allah ciptakan yang ada hadis. Kurma lain tak ada. Kurma ajwa saja yang ada hadis daripada Rasulullah SAW. Okey, baik. Dan kepakaran kami ialah membantu untuk selesaikan tuan-tuan perempuan luar sana, tak kira peringkat umur daripada bayi ke sampai kepada warga emas, untuk selesaikan masalah kesihatan yang tuan-tuan perempuan hadapilah. Maknanya kalau siapa yang nak sihat, yang ingin kekal sihat dan juga untuk sentiasa sihat insya-Allah, kami akan bantu. Dan salah satu padanya testimoni berkenaan dengan kurma ni, dia kolesterol, dia boleh bantu orang yang menghadapi masalah kolesterol. Dan juga banyak lagi kajian-kajian tentang kurma ni luar sana yang kalau tuan-tuan follow saya akan kongsikan daripada dalam negara, daripada universiti, institut kajian makanan sampai kepada luar negara. Sama ada di Amerika sana, di Timur Tengah, di Europe, banyak buat kajian tentang kurma ni. Kebekasan apakah zat-zat yang ada dalam kurma ni yang boleh membantu manusia ni. Jadi banyak nanti saya akan kongsikan. Dan jadi bersama kami lah dalam FB ni, saya akan sikit-sikit kongsikan tentang manfaat kurma ni yang dah dibuat kajian di luar sana secara saintifik, yang proven, yang ada result. Okey, baik. Dan bila sesiapa nak sihat tadi, apa yang kami bantu tadi, dia ada impian untuk bantu orang lain, dia impian untuk menambahkan amal ibadat dia bila sihat, dan juga dia ingin bersama aktiviti bersama keluarga secara sihat. Jadi itulah bila kita sihat ni macam kita buat. Dan juga secara langsung nanti bila sihat tu kita akan rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW atas anugerah kurma ajwa ni,
kepada beliau dan kepada umat beliau, ya, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan secara langsung kita akan serindu kepada Allah Subhanahu wa taala atas kebesarannya. Dan bagaimana kami nak bantu ialah dengan firman saya cakap tadi, yang melalui produk ni lah, produk kesihatan Pati Ajwa atau produk kesihatan Kurma Ajwa. Dan apa tindakan? Apa tindakan tuan-tuan dan puan perlu lakukan? Dia ada dua. Pertama, sekiranya tuan-tuan dan puan berminat, yang mana kami ada buat promosi, iaitu promosi, ada 3 jenis promosi. Pertama, kita akan bagi harga diskaun, kemudian kita akan bagi free postage, postage percuma buat masa ni di seluruh Malaysia saja, kos penghantaran tu percuma. Dan yang ketiga, kita akan bagi e-book tajuk dia doa-doa ringkas daripada Al-Quran dan hadis. Ini doa-doa yang mustajab lah, ya, pasal dia ada dalam Quran dan ada dalam hadis. Dan insya-Allah saya mohon tuan-tuan puan doakan juga kami dalam proses nak keluarkan 2-3 lagi e-book yang berkaitan dengan kajian saintifik kurma ni, yang tuan-tuan boleh baca, yang yang telah dijalankan di dalam negara dan luar negara. Yang mana kalau kita nak tahu, kita kena baca jurnal-jurnal ataupun artikel perubatan ataupun artikel yang membuat kajian tentang makanan ni. Kalau kat luar ni kita jarang dapat, kemudian kita subscribe ataupun kita melanggan jurnal-jurnal ni, kita akan tahulah artikel-artikel ni yang diorang simpan. Dan juga itu tadi yang kita tawarkan kalau tuan puan. Yang kedua ialah sekiranya tuan puan nak tahu lebih lanjut, boleh DM kami di bawah, komen di bawah, insya-Allah kami akan kongsikan info berkenaan kurma ni. Dan juga jangan lupa kongsikan juga kalau tuan-tuan puan kenal sesiapa di luar sana yang ingin dibantu, yang melibatkan kesihatan mereka, terutama kolesterol ni, boleh kongsikan. InsyaAllah kita akan kongsikan infonya secara percuma. Okey, baik. Itu tadi tindakan yang tuan-tuan puan boleh lakukan ni. Dan juga jangan lupa sebarang pertanyaan boleh di PM kami, DM kami, insyaAllah kita akan kongsikan. Okey, baik. Itu tadi berkenaan dengan sikit latar belakang kami, dan juga tanpa melengahkan masa, ya. Kita terus kepada perkongsian saya yang pertama, iaitu berkenaan dengan apa itu e-dagang. Kalau siapa tahu, cuba kongsikan di bawah. Apa itu e-dagang? Kenapa pentingnya e-dagang? Okey, macam ni. Yang ini tajuk ni spesifik, khusus kepada mereka yang ada intention nak berniaga ataupun yang nak mula berniaga, ataupun yang saya rasa yang dah berniaga pun saya rasa boleh tahu apa makna e-dagang ni. Dan juga e-dagang ni dia sebenarnya dia adalah platform lah, satu platform yang dia bukan social media sebenarnya. Pada pandangan saya dia still dalam kita panggil dalam dalam kita panggil dalam internet, ataupun dalam kita panggil sebahagian lah sebenarnya dia sebahagian daripada social media, tapi dia bukan social, dia more kepada platform untuk orang terus datang membeli di platform tu. Dia tak perlu pergi mana-mana lagi dah, dia boleh stay kat platform tu, dia boleh buat transaction membeli dan juga menjual produk lah kat situ secara elektronik. Dan juga secara ringkasnya e-dagang ni kita boleh tengok banyak platform e-dagang kat luar sana yang company-company yang menawarkan nak buat e-dagang ni untuk kita. Jadi ada certain amount yang kita kena bayar lah, sama ada dalam negara punya company ataupun di luar negara juga. Jadi itulah platform dia ada macam, kalau kita bahasa pergi kedai tempat e-dagang tu, kita tengok dia jual produk kan, harga sekali. Macam tu lah, macam Shopee, macam Lazada. Itulah tu antara e-dagang, tapi itu more kepada kita menumpang dia punya platform. Yang saya nak ceritakan ni, kita kena ada kita sendiri e-dagang. Dan banyak ciri-ciri situ yang penting yang kita boleh kata orang menambah baikkan, yang mana dia melibatkan kita punya kata orang kita punya marketing tu nanti, apa yang kita nak letak dalam tu supaya kita boleh fokus database kita tu, itu yang penting. Dan juga faedah-faedah e-dagang ni secara kata orang, secara dia boleh reach globally lah, dunia sana. Kalau kita e-dagang kita dalam dua bahasa Malaysia ke bahasa Inggeris, dia boleh sampai ke luar negara sana. Dan juga
dia kedai yang 24 jam terbuka. Dia online ni 24 jam. Dan juga dia jimat kos. Itu penting. Dia tak melibatkan kata panggil kita punya operating cost tu. Cost inventory semua tu lah. Dia banyak melibatkan kos. Dia dapat mereducekan kita punya kos. Dan banyak lagi. Dan juga peniaga dagang ni dia terbagi pada dua lah, sama ada e-dagang dalam bentuk kedai, barang fizikal kita masukkan dalam tu, ataupun produk-produk digital. Produk digital ni macam kita jual e-book ke, benda-benda yang printed secara online. Itu dia dua kategori lah e-dagang. Dan juga anda kata tu apa tahu berkenaan lebih detail pasal e-dagang, jangan lupa kongsikan di bawah supaya kita sama-sama menambahkan ilmu, sama-sama kita berkongsi ilmu, insyaAllah. Okey, baik. Apa pentingnya? Apa pentingnya e-dagang ni? Apa kepentingan e-dagang ni? Okey, baik. Kalau kita tengok kita sekarang ni dalam keadaan pandemik, pandemik COVID-19 daripada tahun lepas lagi, kalau ikutkan daripada hujung tahun 2019 sampai kepada sekarang lah, kita dalam situasi pandemik, dan juga bila kita dalam pandemik ni kita tengok potensi orang membeli secara online ni dia makin bertambah lah. Dan juga jadi kita sebagai orang yang berniaga, orang yang berbisnes ni, kita tidak boleh abaikan potensi e-dagang ni lah. Maknanya kita kena fikirkan benda ni dah jadi trend, orang membeli lebih kerap di platform online ni. Jadi kita kena follow trend tu. Pasal kita nak cari pelanggan dah ikut trend tu, kita kena ikut. Dan juga saya kongsi kat sini satu data statistik daripada UOB, daripada United Overseas Bank, dan juga statistik daripada Bank Negara Malaysia. Tapi statistik ni dah lama lah, dalam tahun 2019, sebelum pandemik saya rasa, yang mana dia kata kat situ dalam artikel tu, dia kata e-dagang ni dia menyumbang kepada KDNK, pendapatan negara kita lebih kurang dalam 127 bilion, 127 bilion, lebih kurang 8.5% total keseluruhan kita punya keluaran dalaman negara kasar. Maknanya besar tak besarnya potensi e-dagang ni lah memainkan peranan transaction value kat situ. Dan juga dijangkakan bila dah ada pandemik ni, benda tu makin grow. Makin grow, maknanya banyak orang akan start membeli. Itu dari segi segmen pelanggan. Dari segi orang berbisnes pula, akan banyak orang akan berbisnes untuk bangunkan e-dagang masing-masing, macam tu. Dan juga jadi dari situ, dari statistik tadi, kita kita kena beri perhatian lah platform ni, yang mana platform ni dah jadi, kata orang dah jadi macam bukan norma baru dah. Dulu kalau kita tengok 10 tahun yang sebelum ni, e-dagang ni macam orang macam endah saja, tak nampak. Sekarang ni bila ada terkena pandemik ni, jadi trend tu dah berubah lah. Orang lebih suka membeli ke platform-platform e-dagang ni. Dan juga satu kajian lagi saya kongsikan daripada UOB juga, ASEAN Consumer Sentiment, daripada satu kajian UOB ni, dia kata tahun lalu dia kata pengguna Malaysia ataupun konsumer Malaysia ni yang membeli atas talian ataupun online ni masa pandemik ni, dia kata 91% ialah yang paling tinggi, ialah yang melibatkan penghantaran makanan ni, macam Grab, macam Lalamove. Ni 91% orang menggunakan sektor tu lah. Dan juga dia kata 89% kepada bahan-bahan makanan, membuat pembelian secara membeli makanan lah. Dan kemudian dia kata lagi 88% yang melibatkan pembelian atas talian dengan pakaian, kemudian dengan produk-produk kecantikan ni 85%, kemudian suplemen ubat kesihatan ni 80%. Bayangkan tinggi semuanya 80% ke atas. Kita tahu rakyat Malaysia lebih kurang dalam 35 lah, roughly ke bawah lagi sikit. Bayangkan 35 juta daripada 80% melibatkan pembelian ni. Bayangkan value dia lah
value dia mana saya ceritakan awal tadi. Bayangkan itu di 2019 punya statistik, bayangkan 2020 dan 2021. Jadi besar tak besarnya market, sebenarnya market orang membeli di e-dagang. Jadi itu salah satu faktor yang kita kena fikirkan. Kenapa kita kena ada e-dagang ni, platform, website, page, blog yang ada transaksi kedai kita online. Dan juga saya kongsikan lagi laporan daripada SSM, Suruhanjaya Syarikat Malaysia, dalam tempoh Januari sampai September 2020. Tak lama, baru setahun lepas. Mana dia kata lebih kurang 42,000 peniaga masa tu tutup. Bila berlakunya COVID ni, tutup. 42,000 peniaga lebih kurang tutup. Dan juga dalam masa tempoh yang sama juga, dia kata lebih kurang 300,000 pendaftaran perniagaan baru berlaku. Maknanya tutup-tutup tapi orang meniaga balik. Mungkin dia daftar bisnes lain pula. Dan juga dari situ, daripada 300,000 yang mendaftar ROB ni ataupun ROC ke, 87,000 yang mendaftar secara online. Besar tak besarnya ataupun trend tu menyebabkan orang orang yang niaga ni dah cuba kata dah nampak trend membeli pelanggan tu. Jadi dia dah mula dah ke arah mendaftar ataupun buka platform online tu. Boleh. Jadi dari situ tadi nampak tak betul besarnya potensi e-dagang ni. Dan juga kita kena rebutlah peluang ni. Kita kena kata orang bersama-sama dalam trend ni. Jangan kita gunakan social media saja, bukan tak boleh, tapi e-dagang juga dia membantu sebenarnya untuk support, terutama pada kita kalau kita menjual lah, kalau kita berbisnes. Dan juga saya kongsikan dekat sini kita panggil poin-poin ataupun apa-apa cara untuk kita tingkatkan e-dagang kita ni. Macam mana kita nak bagi dia potensi lah kalau kita dah ada platform ni. Yang pertama ialah kalau kita punya e-dagang ni ataupun kita punya platform ni, kenalah kata orang ada daya penarik. Itu penting. Daya tarikan untuk orang kunjung kita punya platform ni. Macam mana saya ceritakan dalam video-video saya yang lepas berkaitan dengan pelanggan ni, yang mana kita macam kita buka kedai fizikal kedai, macam mana orang yang lalu-lalang kat depan tu kita nak tarik dia supaya perhatian dia supaya dia singgah, mata dia tengok dah singgah. Itu penting. Dan itu juga dengan platform kita ada daya tarikan untuk orang singgah, macam mana. Dan juga benda ni lebih pada technical lah, lebih pada kalau kita nak iklan kat Google semua tu, dia melibatkan technical macam SEO semua tu lah, self optimization, self engine optimization, semua tu, itu semua technical kita boleh belajar kat luar. Tapi apa yang penting point kat sini, bila kita dah plan nak ada kita punya e-commerce atau e-dagang tu, platform kita tu, kita kena fikirkan macam nak tarik orang tu, orang pelanggan kat luar sana yang tak kenal produk kita ke platform kita. Dan juga kita kena pastikan platform kita tu tak, bila mereka masuk, mereka rasa macam seronok nak berada dalam tu, nak kekal dalam platform tu. Apa yang mereka boleh search, apa yang mereka boleh tengok, apa yang kita boleh kongsikan supaya mereka rasa selesa lah, selesa, tak kacau minda dia untuk terus tengok produk kita, terus tengok testimoni ke atau apa-apa perkongsian atau value yang kita nak kongsikan, nak sharekan dalam kita punya platform tu. Itu semua kita kena fikirkan, ataupun kita kena cari ilmu atau kita kena tambah ilmu. Dan juga itu satu. Yang kedua ialah bila mereka rasa seronok, mereka rasa selesa dekat platform kita tu, secara langsung dia akan kongsikan, dia akan sharekan link ni, dia akan viralkan. Dan secara langsung kita punya trafik untuk orang datang ke platform kita tu makin bertambah lah. Mana pada orang bertambah macam mana, pasal tadi orang yang dah bersama dengan kita, yang dah masuk keluar kita, dan bila dia sharekan, orang baru pula datang. Jadi kita punya ada peningkatan, progress, pertambahan dah orang yang akan datang kepada link kita tu. Benda-benda ni kita kena titik beratkan lah. Kita punya interface ataupun kita punya layout kita punya web lah, contoh web e-commerce kita ataupun laman sesawang e-commerce kita ni, supaya apa? Supaya nampak profesional, nampak kemas, nampak menarik, nampak orang relax, tak adalah
cram sangat, color dia semua banyak segi kita tengok benda-benda ni. Dan juga uh, bila bila jadi mudah, jadi seronok, jadi selesa, orang akan rasa seronok dan orang akan cepat, pelanggan tu akan membuat pembelian. Itu satulah. Yang kedua ialah ciri-ciri kita punya platform ni, kita kena fikirkan macam mana kita nak mengutamakan pelanggan tu. Macam mana kita nak mengutamakan pelanggan macam ni. Uh, Sebelum tu saya nak beritahu kekurangan ataupun apa ni, apa yang kurang tentang e-dagang ni ataupun platform e-commerce ni atau e-dagang ni ialah pelanggan dia tidak boleh merasa, dia tidak boleh sentuh produk tu, tak boleh mencuba. Macam mana kalau kita pergi ke kedai, contoh kita ambil kedai kasut, kita tak boleh test kasut tu, kita tak boleh belik kasut tu, kita tak boleh kata orang bau kasut ni lama, kasut bau, macam itulah kan. Jadi itu biasanya e-dagang tak ada kata orang elemen-elemen rasa sentuh ni atau cuba pakai. Jadi kita pula kena pastikan, kita kena fikirkan macam mana kita nak convert ataupun kita nak tukar elemen tadi, yang mana yang kita boleh tukar lah. Macam sentuh tu memang tak boleh lah kan, dia nak sentuh laptop macam mana pula, nak sentuh iPhone, phone dia macam mana pula kan, memang tak ada apa rasa lah. Tapi macam mana dengan mata tu, dia boleh kita boleh mainkan peranan mata pelanggan supaya tengok, oh macam ni bentuk dia, macam ni ukuran dia. Jadi kita kena fikirkan supaya sikit sebanyak kita boleh bantu pelanggan tu apa ni, untuk buat decision berkenaan dengan produk yang kita jual tu. Jadi kita kena kongsikan tambah nilai tu. Di samping tu juga kita kongsikan juga kita buat penghantaran percuma, kita bagi harga diskaun, kita bagi apa ni, kupon, apa ni, membership card dan seumpamanya lah. Apa-apa yang kita fikir yang kita boleh menarik perhatian ataupun menampakkan bahawa pelanggan tu dapat rasa yang platform kita itu mengutamakan pelanggan tu untuk membeli dan terus membeli dengan kita lagi. Itu kita kena fikirkan lah. Dan yang ketiga ialah jangan lupa bila kita dah sebelum ni saya ceritakan kita dah apa social media platform yang kita kena ada. Jadi kita kena pastikan pula yang benda yang saya kongsikan sebelum ni, video tu dia ada link dekat video saya sekarang ni, iaitu kita kena buat link. Linkkan kita punya e-dagang ni ataupun e-commerce kita ni dengan social media kita. Macam mana? Contohnya macam saya ceritakan sebelum ni, video-video saya sebelum ni, apa ciri-ciri yang kita perlu buat ataupun tips-tips ataupun panduan-panduan bila kita ada social media ni. Contohnya macam Twitter ataupun kita panggil TikTok ataupun YouTube ataupun FB group ataupun FB page kan. Apakah ciri yang kita boleh support kita punya website e-dagang ni ialah kita kongsikan, share dalam platform kita social media, kita kongsikan, share. Kita tak menjual, kita sharekan value kita, perkongsian artikel, jurnal-jurnal kalau sana. Samping tu kita letakkan link yang mana bila diorang berminat, dia akan membawa diorang ni ke platform khas kita, iaitu website kita lah, website e-dagang kita atau e-commerce kita tadi. Boleh? Itulah sikit sebanyak yang saya nak kongsikan berkenaan dengan hari ni. Andai kata tuan-tuan dan puan nak kongsikan pengalaman ataupun ilmu, jangan lupa komen di bawah, kita sama-sama tambah ilmu, sama-sama kita berkongsi ilmu, insyaAllah. Dan juga moga ada keberkatan daripada perkongsian ilmu kita tadilah, insyaAllah. Okey, baik. Saya rasa itu saja yang saya nak kongsikan untuk hari ini. Dan juga andai kata tuan-tuan rasa benda ni bermanfaat, jangan lupa kongsikan dengan kawan-kawan di luar sana, agar kita membantulah sesama kita dalam pandemik ni kan, insyaAllah. Dan juga saya teruskan kepada perkongsian saya yang kedua, iaitu saya akan kongsikan berkenaan dengan untuk makluman tuan-tuan perempuan di luar sana, kami di AR Tama dalam siri untuk cari grup dropship yang baru, yang mana cerita kami nak cari ejen lah, ejen atau dropship tanpa modal untuk dalam satu grup baru ni yang kita akan kumpulkan, yang mana apa ni kata orang, kita tak kita punya pengambilan tu tak kira daripada mana-mana, asalkan dia ada bercita-cita untuk cari duit lebih, ataupun bercita untuk bantu suami ke, ataupun untuk bantu isteri ke, ataupun mereka
mereka yang ingin berniaga, tak kira si rumah ke ataupun kita panggil orang yang dah grad tapi masih lagi menunggu peluang pekerjaan di luar sana, ingin mencuba perniagaan secara dropship tanpa modal ni, bolehlah bertanyakan kepada kami, PM kami, DM kami di bawah lah ataupun mereka yang ada ciri-ciri yang nak berniaga tapi rasa tak pandai berniaga, nakkan dibimbing, nakkan di coaching, ataupun mereka yang dah berniaga ataupun disebabkan COVID ni melanda, mereka gulung tikar, modal semua habis, ataupun berniaga tapi untung tak berapa, perlukan orang yang guide. Jadi kami offer lah, kami ingin bantu, iaitu kami ingin kata orang join lah dropship kami ni, yang mana apabila join dropship kami sediakan macam-macam lah kita panggil syarat yang mudah je dan juga kita panggil apa yang kita bantu, iaitu pertama ialah pendaftaran dropship kami ni percuma, tak ada sebarang bayaran, kemudian tak ada sebarang modal yang perlu tuan-tuan keluarkan untuk simpan stok, dan juga pendek cerita tak perlu simpan stok lah ataupun confirm lah tak perlu kata orang rugi sampai bila-bila pasal apa. Kami tak minta duit poket tuan-tuan untuk mendaftar dengan kami, kita bagi percuma saja dan juga tak perlu post barang, tak perlu susah beli rubber wrapper semua kotak ke apa ke untuk dihantar ke contoh ke pos Malaysia ke nak buat pengantar, tak, itu semua kita buat sendiri dan bagi pihak tuan-tuan perempuan. Yang penting sini tuan-tuan perempuan sebagai dropship kami yang tanpa modal perlu cari pemasaran, cari pasaran, dan produk yang kita tawar tadi ialah produk tadilah produk kesihatan parti Ajwa ataupun produk kesihatan parti kurma Ajwa, yang mana produk ni iaitu kami percaya insya-Allah produk ni dia mudah terjual, mudah terjual, dan juga akan ada repeat order yang tinggi produk ni. Pasal apa? Dia produk natural, dia tak perlu, tak ada bahan-bahan yang boleh kata orang mendatangkan kesan sampingan, tak ada. Kalau kita ikut dia punya syarat tak ada masalah, tak ada kesan sampingan. Pasal apa, produk ni pun dia ada logo MESTI dan juga logo GMP certification ni. Dan juga di samping tu mana-mana yang jadi dropship kami ni tak ada kontrak lah, tak ada kontrak. Macam contoh kontrak dia kena buat sebulan berapa target sale dia, kalau tak dapat komisen, tak ada. Kita tak ada kontrak, kita boleh buat santai je. Tapi kami percaya, dan juga kita sebagai orang Islam, kita ada prinsip menjadah wajada, siapa berusaha pasti boleh. Jadi kita kenalah berusaha, kita kena setkan mindset kita, impian kita, berapa target kita berani, dan kami akan bantu dari situlah insya-Allah. Dan kami akan bantu segi bahan pemasaran tu lah, macam video ke, gambar-gambar, testimoni tu semua tuan-tuan boleh gunakan untuk pasarkan di platform sosial media tuan-tuan yang lain, macam TikTok ke, macam apa ke, kita bebas boleh gunakan. Dan di samping tu group support juga kami sediakan, macam dalam bentuk FB group, WhatsApp group dan Telegram group. Kenapa group-group ni? Sekiranya tuan-tuan puan yang dropship kami, kami invite dalam grup ni. Di situ macam-macam perkongsian, macam-macam tips panduan yang kita bagi. Dalam pendek cerita macam nak bagi tuan-tuan puan ni ilmu yang boleh kata orang insya-Allah boleh mendatangkan jualan lah. Kalau rezekinya ada, buatnya secara betul, boleh mendatangkan jualan. Dan tak sampai situ, kita pun ada sediakan platform coaching, yang mana coaching ni kita buat dalam bentuk Zoom ataupun Google Meet, yang mana kita akan buat, kalau ikut jadual kita buat seminggu sekali lah, dan kita biasa buat pada Sabtu Ahad. Dan kenapa? Pasal kebanyakan dropship, pengalaman kami dropship sebelum ni, dia yang banyak yang bekerja full time, jadi dia jadikan dropship berniaga ni sebagai part-time. Jadi itu pasal kami ambil masa hujung minggu ataupun hari cuti, public holiday, yang tak ganggu diorang masa kerja lah, masa coaching tu nanti. Dan dalam tu macam-macam perkongsian kita akan buat, macam panduan, tips ke apa benda yang melibatkan marketing ni, supaya perkongsian tu dapat menghasilkan pendapatan pada tuan-tuan puan bila tuan-tuan puan gunakan secara betul atau buat secara betul lah. Dan juga bukan tu juga kami sediakan, bukan itu saja, kami sediakan juga reward untuk sesiapa yang jadi dropship kami ni dia capai target.
sama ada target bulanan ke 3 bulan 6 bulan ke, kita akan offer, dan sekiranya tuan perempuan berjaya capai target tu, dapatlah certain amount of money, dan juga commission pun dah tentu tuan perempuan dapat. Jadi pendek cerita, dua lah pendapatan. Pertama, commission daripada jualan produk secara individu, kemudian yang kedua ialah reward apabila ataupun bonus apabila kita buat sales bulanan, dapat achieve target tu, kita bagi lagi. Macam itulah kita membantu sama kita, insyaAllah. Dan apa yang saya ceritakan tadi ni, syarat mudah kami ni, dia takkan kata orang takkan menjadi atau takkan tercapai sekiranya dropship kami yang kita alhamdulillah yang kita invite ni dia tak rajin dan tak ada committed lah, ya. Dan juga kami ada buat perancangan baru ni, yang mana satu hari nanti bila benda ni berjaya, mana-mana dropship kami yang di bawah ni, kita akan offer jadi stockist. Kita akan offer benda, kita akan train dia orang. Dia orang dah level bawah, jadi dah tahu dah proses-proses nak cari marketing, nak cari klien, pelanggan semua ni, dan tahu macam mana proses nak train dia orang punya downline. Jadi itulah kita punya plan satu hari nanti, insyaAllah. Dan mereka yang jadi dropship dengan kami ni, yang mana yang perform, kita akan cuba nanti jadi stockist ke. Itu dalam perancangan lah, tapi insyaAllah mudah-mudahan benda ni diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh? Okey, baik. Itu tadi sedikit berkenaan dengan tajuk kedua, peluang perniagaan dropship bersama kami. Andai kata tuan-tuan perempuan berminat, jangan lupa PM kami, DM kami nama, email dan nombor handphone kepada link yang kami sediakan di bawah ni, dan insyaAllah kami akan kongsikan infonya lah, info ataupun maklumat berkenaan dengan peluang perniagaan ni. Dan andai katalah tuan-tuan perempuan kenal sesiapa di luar sana yang ingin dibantu, tak kira sama ada adik-beradik ke, ataupun saudara mara, ataupun jiran tetangga, ataupun komuniti ke, kawan-kawan dalam grup WhatsApp ke, Telegram ke, dalam FB group ke, yang tuan-tuan kenal yang ingin dibantu, yang mana ekonomi mereka terjejas lah akibat COVID-19, pandemik COVID-19 ni, insyaAllah kongsikan link tu, kami akan kongsikan infonya secara percuma. Boleh? Okey, baik. Kita memutuskan itu tadi. Tamatlah perkongsian saya yang kedua berkenaan dengan peluang perniagaan bersama dropship. Okey, baik, saya teruskan topik saya yang ketiga, iaitu topik penting ni, topik itu kajian, topik tetap kami, iaitu kajian saintifik berkenaan kurma. Kajian saintifik berkenaan kurma. Saya ceritakan sikit yang mana time ni ialah dalam artikel tu yang saya kongsikan dalam grup Nak Sihat ni, dia kata dalam dia dalam bentuk
macam kita panggil soalan lah. Dia kata adakah kurma ni anti kulat? Anti kulat ni dia kata adakah dia kata manfaat kurma ni sebenarnya ialah dia bukan saja antibakteria, antibakteria, antioksidan dan juga anti intergen dalam tubuh. Dia juga bersifat anti kulat. Yang mana dia kata benda-benda tadi yang saya mention tadi, dia menjadikan manfaat kepada untuk mengawal pelbagai untuk mengawal pelbagai masalah kesihatan. Benda ni boleh bantu, kurma ni boleh bantu. Dan juga dia kata dia tulis lagi dalam artikel dia kata ada 3 sebab kesihatan kita ni harus menjadikan kurma tu sebagai pemakanan diet kita lah, makanan harian kita, makanan rutin kita, ataupun kita amalkan makan kurma ni secara harian kita untuk menjaga kesihatan diri kita. Itulah sebanyak ringkas penulisan dalam surat khabar Chicago Sun-Times ni. Yang mana kalau tuan perempuan nak tahu lebih lanjut ataupun nak baca tentang apa yang saya kongsikan ni daripada akhbar ni, jangan lupa join grup FB Grup Nasihat. Saya ada bagikan link tu sana, itu tuan boleh baca lah berkenaan dengan khasiat kurma ni. Iaitu salah satunya ialah kurma ni dia ada khasiat dia anti kulat. Okey, baik. Itu tadi perkongsian saya yang ketiga berkenaan dengan produk kesihatan ataupun kita panggil kajian sertifikat kurma daripada Chicago Sun-Times untuk pengetahuan kita bersama. Dan saya teruskan kepada perkongsian saya yang terakhir, iaitu merupakan topik keempat, iaitu peringatan untuk diri saya dan juga tuan-tuan di luar sana berkenaan dengan COVID-19, peringatan kita bersama, iaitu salah satu peringatan dengan COVID-19 tahu lebih lanjut, bolehlah ke laman Sesawang KKM, dapatkan infografik tu dan boleh baca lah untuk apa kata orang, kita kena ada ilmu. Kalau tak ada ilmu, kita susah, kita tak tahu benda yang kita buat tu betul tak betul, boleh menyebabkan kesihatan ni tadi. Okey, baik tuan-tuan sekalian, itu saja yang saya nak kongsikan untuk hari ini. InsyaAllah kita berjumpa lagi dalam waktu yang sama dengan perkongsian-perkongsian yang menarik daripada saya, insyaAllah. Jangan lupa ajak kawan-kawan tu ke AR Tamar ni dan juga kongsikan juga sekiranya tuan-tuan rasa perkongsian ini bermanfaat untuk orang-orang di luar sana, insyaAllah. Okey, baik, kepada tuan-tuan dan puan yang baru saja mengikuti bila saya pada awal ni, jangan lupa boleh dengar daripada awal balik live saya ni bila dah di-upload balik di dalam kita punya list of video tu. Dan juga tuan-tuan pun boleh tengokkan video-video yang lain juga untuk pengetahuan kita bersama-sama, insyaAllah. Dan kepada tuan-tuan puan yang masih lagi mengikuti bila saya daripada awal tadi sampai ke penghujung ni, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas komitmen dan komitmen tuan-tuan puan. InsyaAllah saya akan kongsikan lagi dengan topik-topik yang lebih menarik, insyaAllah, untuk pengetahuan kita bersama-sama. Dan moga-moga kita mendapat satu ilmu, insyaAllah. Dan saya akhiri bila saya ni dengan seperti biasa pesanan untuk diri saya dan juga tuan-tuan di luar sana, iaitu marilah kita bersama-sama kita tingkatkan ataupun kita jaga kesihatan diri kita, kesihatan ahli keluarga kita, orang-orang di sekeliling kita, dengan kita mengamalkan dengan kita mengamalkan ataupun kita mematuhi perintah kawalan pergerakan ataupun SOP yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, agar kita berjaya memutuskan rantaian jangkitan COVID-19 ini secepat mungkin, dan juga bolehlah kita beraktiviti seperti sedia kala, insya-Allah. Dan jangan lupa di samping kita berusaha apa kita panggil, kita scan kita punya kandungan oksigen darah kita, kita scan My App Sejahtera bila kita nak ke sesuatu tempat tu, kita beringat dengan amalan
penjarakan sosial, pakai sentiasa tangan, kemudian jaga kebersihan semua tu. Sambil kita berusaha, kita jangan lupa kita berdoa dan juga kita bertawakal. Moga-moga Allah bersama kita, membantu kita untuk dapat memberi kita kekuatan untuk mengharungi COVID-19 ni bersama-sama. Dan jangan lupa kepada Allah lah kita berserah. Okey, baik tuan-tuan sekalian, itu saja perkongsian saya hari ini. Kita jumpa besok insya-Allah pada waktu yang sama. Andai kata saya ada urusan di luar yang tak dapat dielakkan, seperti biasalah saya akan upkan poster, dan biasanya kita buat malam lah insya-Allah. Hari yang sama tapi malam. Okey, baik tuan-tuan sekalian, itu saja saya akhiri abiliaf saya dengan tasbih kifarah dan juga suratul As. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saya akhiri dengan moto perniagaan kami, sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Stay safe. Kita jaga kita jaga diri kita jaga keluarga kita jaga komuniti kita jaga negara kita mesti menang. Kami bantu anda elakkan isu kolesterol tinggi untuk capai sihat dari masalah penyakit kronik. Produk kesihatan Pati Ajwa, sihat dan selamat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye.